kita boleh start. Okay, nampak screen ni? Nampak screen ya? Nampak juga. Nampak juga. Okay, nice. Alright. Bab terakhir dalam form 4 ya, iaitu pembetulan kesilapan. Okay, macam biasalah ya, lumrah manusia memang tak lari pada kesilapan. Accountant hebat mana pun dia akan ada buat silap juga, itu biasalah ya. Okay, cuma kesilapan yang dia buat tu, adakah kesilapan tu kesilapan yang nampak sangat ataupun kesilapan yang tidak disengajakan. Okay, jadi kalau ada terdapat kesilapan, tugas yang paling utama untuk orang kata menjaga credibility accountant adalah untuk membetulkannya lah ya. Okey, sekejap. Siapa? Wafi? Wafi masuk ekonomi nanti lah. Oh tak ada, tak jadi. Dia salah masuk. Okey. Ya. Dalam bab ni memang akan fokus kepada teknik-teknik untuk membetulkan kesilapan. Lain-lain kesilapan, lain-lain teknik. Tapi kita kena mengenal dululah jenis-jenis kesilapan yang adalah dalam ni. Okey, cikgu dah ringkaskan dekat dalam ni. Okey, terdapat dua jenis kesilapan yang ada, iaitu kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Okey, kesilapan ketara ni berlaku apabila angka dalam imbangan duga tidak seimbang. Okey, contohnya ya, katakan ni imbangan duga. Kan, imbangan duga kita ada belah debit dan belah kredit. Ya, imbangan duga kan item-item dia. Okey, katakan sebelah debit 9,000, sebelah kredit 10,000. Ni memang kesilapan ketara lah sebab debit dengan kredit ni tak seimbang. So apabila tak seimbang, kita kena imbangkan dulu, betulkan dahulu imbangan duga. Barulah kita buat pelarasan. Okey, maknanya jadikan dia 10,000 ataupun 9,000 dekat belah debit, janji dia seimbang. So kalau kesilapan ketara ni akan ada 5 jenis kesalahan-kesalahan yang ada. Nanti kita akan tengok satu persatu. Tapi kalau kesilapan tidak ketara ni, kesilapan kecil, imbangan duga seimbang. Ya, imbangan duga seimbang, katakanlah debit kredit 10,000. Ya, imbangan duga debit kredit 10,000 sama, tetapi mungkin ada benda-benda yang macam tertinggal, salah debit kredit, angka salah, terbalik dan sebagainya. Mungkin betul imbangan duga yang you all buat, tetapi mungkin ada kesilapan lah. Kalau tengok dalam skema jawapan memang balance, tetapi dalam skema jawapan amount yang balance tu berbeza. So tak boleh macam tu So yang penting kat sini adalah perfection lah ya, ataupun kesempurnaan. Okey. Alright. Mari kita tengok kesilapan ketara dahulu Okey, kesilapan ketara berlaku apabila jumlah dalam imbangan duga tidak seimbang. Macam cikgu cakap tadilah ya, debit kredit dia tak balance. Ya. Jadi benda ni berlaku kerana ada 5 jenis kesilapan. Okey, cikgu akan terangkan dulu jenis kesilapan. Okey, yang pertama kesilapan pengiraan semasa menyediakan buku catatan pertama, ledger atau imbangan duga. Pendek kata dia punya salah tu salah kira lah. So apabila dia salah kira, confirm bila dia masuk dalam ledger atau journal memang confirm salah. Contohnya macam ini. Sepatutnya jualan dia adalah 35,000. Tetapi dia pergi masukkan sebagai 25,000. Maknanya ada short lah ada short ataupun ada kekurangan sebanyak 10,000. Sepatutnya 35,000 dekat sini. Tetapi dia tersalah, dia pergi letakkan sebagai 25,000. Kalau ikut logik, 14 tambah 21 bersamaan 35. Tetapi dia dah buat salah. Okay, so bila dia dah salah kat sini dan dia masuk dalam akaun jualan pun salah juga, dia punya amount. So apa yang perlu dia buat adalah bila dia betulkan, potong dia 25,000, letakkan angka yang betul 35,000 dan letak tanda tangan. Contoh kalau Arisa yang nak betulkan, so dia kena potong, letakkan angka yang betul dan dia tanda tangan lah. So accountant boleh tahulah, oh ni dia buat pembetulan. So tanda tangan ni boleh mengenal pastilah ya. Sama juga dekat ni ledger ya, journal dengan ledger.
So angka yang salah betulkan. Okey, itu yang pertama. Pendek kata nombor 1 ni salah kira lah ya. Okey, nombor tak sama. Okey. Itu kesilapan pertama. Okey, kesilapan kedua ni okey, ni tak problem. Yang kedua jenis macam ni lah ya, terkurang 10,000. Sepatutnya 82 tambah 18 jadi 100,000. Tetapi dia letak kat sini 90,000. Jadi bila betulkan, potong, letakkan amount dia, lepas tu tanda tangan. Tu satu. Okey, kesilapan kedua. Kesilapan memindahkan sama ada daripada buku catatan pertama, ni buku catatan pertama, ke dalam ledger dan ledger ke dalam imbangan duga. Okey, contohnya, ya, dia salah pindah ni macam ni. Sepatutnya jumlah dia 12,500. Tetapi dia pergi pindahkan 1,250. Maknanya ada satu kosong tertinggal. Okay, ni 12,500 ni betul. Ya, ni betul angka. Tetapi kat sini 1,250. So angka dia dah salah. So bila dah salah pindah, ya, apa dia buat adalah dia potong, lepas tu tanda tangan, letakkan jumlah yang sepatutnya 12,500. So ini dia adalah kesilapan kedua lah. Ya, dia bila masa dia nak pindah daripada buku catatan pertama ke ledger, angka tak sama. Ya, so salah. Dalam imbangan duga pun sama. Salah juga, 1,250. So sepatutnya 12,500. So dia potong, tanda tangan dan betulkan. Okey, itu kesilapan yang kedua. Okey, kesilapan ketiga adalah dia pergi letakkan, sepatutnya kita ada catatan beregu. Catatan beregu biasanya satu debit dan satu kredit. Tetapi dia pergi letakkan dua-dua belah debit ataupun dua-dua belah kredit. Contohnya yang ini. Pemilik mengambil barang niaga berjumlah RM3,000 untuk kegunaan sendiri. Lepas tu kesilapan dia ialah akaun ambilan pun dia debit, akaun belian pun dia debit. So maknanya dua-dua belah debit, jadi belah kredit kosong, tak seimbang. Itu kita panggil dia sebagai double accounting. Double accounting ni bermaksud dia pergi rekodkan secara dua kali lah, berganda. Ya. Jadi untuk membetulkannya, ya, sepatutnya kalau belian ni, okey, kalau akaun belian ni adalah pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. Okey, kegunaan sendiri ni adalah ambilan. Jadi ambilan ni bertambah dan barang niaga yang asal, ya, dia jadi kegunaan sendiri, jadi belian pun berkurangan. So bila belian berkurangan, sepatutnya dekat sini ambilan September 2, 3,000. Sepatutnya dekat sini. Yang ni 30,000 pula. Okey, belian berkurangan, ambilan bertambah. So sepatutnya potong, lepas tu sign, lepas tu tukarlah. Ya. So nampaklah satu belah debit, satu belah kredit. Ini kesilapan yang ketiga. Ya, tak boleh ada dua-dua debit, ya, ada dua-dua kredit. Dia mesti salah satu. Dan nama pun catatan beregu. Okey, yang keempat. Merekodkan pada satu akaun saja. Dia pergi letak dekat debit sahaja ataupun kredit sahaja. Sebelah lagi tak ada. Macam contoh macam ni. Kesilapan. Menjual barang niaga berjumlah 8,200 secara kredit daripada perniagaan Baba. Sepatutnya sistem catatan beregu mesti ada akaun yang melibatkan debit. Tetapi dia pergi letak kredit sahaja. Ya. Jadi debit, kredit akaun jualan. Padahal debit kenalah akaun belum terima perniagaan Baba. Sebab akaun perniagaan belum terima ni adalah aset. Aset bertambah, so naiklah jualan. Okey, kalau jualan bertambah, so dia belah kredit kerana dia adalah hasil. Kena ingat balik ableh kena ingat ableh. Ya, nanti kita akan tengok balik sebelum kita pergi ke soalan-soalan. Ya. So yang ini maksud dia ialah dia pergi letak belah kredit saja tapi akaunnya belah debit tak ada. So kena update lah Okey, yang kelima, debit tak sama dengan kredit.
Belah debit angka lain, belah kredit angka lain. Contohnya, sewa diterima daripada penyewa sebanyak RM5,000, direkodkan dalam buku tunai tetapi salah rekod RM500 je. Ya. So, belah debit betul, RM5,000 buku tunai. Tetapi sewa diterima dia pergi letak RM500. So RM5,000 dengan RM500 tak sama lah. Jadi potong, tinggal tukar je. Ya, betul kan? Jadi RM5,000. Ya, buku tunai debit terima sewa sebab sewa berkurangan, dapat duit. Okay, so debit. Kalau akaun sewa dia adalah sewa diterima. Sewa diterima adalah hasil sebelah kredit. Ya. Okey, itu yang pertama kesilapan yang ketara. Okey, kesilapan yang ketara. Jadi sekarang yang ni kita dah cover. Belah kesilapan ketara. Sekarang kita masuk ke kesilapan tidak ketara apabila angka dalam imbangan duga seimbang. Betul seimbang tetapi ada benda yang sepatutnya rekod dengan betul tidak direkodkan dengan betul. Okey. Dia tak ada beri keseimbangan terhadap kesan imbangan duga. Maknanya buat macam mana pun imbangan duga masih lagi seimbang. Ya. Okey, ada 6 jenis. Yang pertama adalah ketinggalan. Ketinggalan ni bermaksud dia terlupa nak mencatat urus niaga. Ya. Contohnya yang ni dia terlupa pemilik membawa masuk mesin pencetak bernilai 1650 untuk kegunaan pejabat tetapi tidak direkodkan. Maksudnya dia lupa nak catat lah. Ya, maknanya dia tertinggal benda ni. So bila tertinggal, tinggal masukkan saja dalam jurnal am, ya. Debit alatan pejabat sebab dia aset bertambah dan modal pun bertambah. Ya, modal belah kredit. So inilah dia. Ya, jurnal am. Ya, dan kalau buat satu-satu tinggal pindah 1650 debit, 1650 debit. Sama juga Okey. Yang kedua, kesilapan komisen. Kesilapan merekodkan amount yang betul dalam akaun yang salah. Ini bermaksud macam sepatutnya masuk dalam akaun Danish tapi dia pergi masuk dalam akaun Arisa. Itu kesilapan, satu kesilapan komisen lah kita panggil. Contoh belian sebanyak 6,400 daripada Sofia telah direkodkan dalam akaun Sofian. Sofia dengan Sofian ni orangnya lain. Ya. So jadi bila dia masuk dalam akaun Sofian, tanggungjawab kita untuk betulkan adalah keluarkan balik akaun Sofian, masukkan balik dalam akaun Sofia. Ya. Okey, jadi ini adalah asal, ya, asal akaun belum bayar Sofian. Yang ini adalah transaksi asal yang telah direkodkan. Ya. Jadi dia macam mana ni? Dia kena keluarkan balik dan masuk ke dalam ni, sebelah ni. Ya, 6,400. Ya. Okey. Tu maksud dia, ya. Sofian punya tu kena keluarkan dan masukkan ke dalam Sofia. Ya, merekodkan kesilapan komisen. Nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan Okey, yang ketiga kesilapan prinsip. Okey. Kesilapan prinsip ni bermaksud dia salah letakkan dalam ledger, ya. Okey, contoh, dia beli perabot tapi dia pergi letakkan dekat ledger akaun kenderaan. Ya, dia beli perabot, ya, beli almari. Tapi dia salah klasifikasi, dia pergi letak dekat akaun kenderaan. So salah lah. So bila kesilapan prinsip, so kena pindahkan juga. Contoh, belanja membaiki komputer didebitkan dalam akaun komputer. Akaun komputer dengan akaun membaiki komputer lain tau. So tak boleh sama. Dia salah letak. Jadi keluarkan 200 tu daripada akaun komputer, masukkan ke dalam belanja membaiki komputer. So inilah dia belanja dalam akaun komputer yang belanja membaiki komputer ni buang, pindahkan ke dalam akaun belanja membaiki komputer. So masukkan sahaja. Ya, kalau dia asal dia belah kredit, masuklah belah debit akaun yang ini. Kalau dia belah debit, masukkanlah dia belah kredit. Ya. Okey, kesilapan amount ataupun kesilapan angka, ya. Okey. Contoh dia macam ni. Jualan tunai 930, dia pergi letak 903. Jadi kalau kesilapan angka, okey, kita kena cari perbezaan sama ada dia terlebih atau terkurang. Kalau terkurang, kita
tambah. Kalau terlebih, kita tolak. Contohnya macam ini. Dia rekod 903, dia rekod 903 tetapi sepatutnya 930. Jadi sepatutnya kena tambah lagi 27 ringgit. Jadilah dia 930. Tak perlu letakkan 903 atau 930, cari perbezaan dia sahaja, kita letakkan, masukkan ya tunai, debit tunai 27 ringgit, debit kredit jualan 27 ringgit. Ya, ini biasanya dalam soalan SPM lah ni. Biasanya dia 450 tapi letakkan sebagai 405. Contoh. Tu biasa soalan SPM dia tanya macam tu lah. Ya, dia angka yang sama. So kalau macam ni dia tambah je. Ya. 903, 927 jadi 930. Ni pun sama, 930. Debit tunai, mana nak dapat dua-dua ni? Tengok daripada journal arm. Ya. Kesilapan terbalik atau songsang. Ni sepatutnya debit tapi kredit. Ya, sepatutnya kredit tapi dia pergi debit. So apa yang dia perlu buat, sepatutnya kalau macam ni dia salah, dia pergi pindahkan je lah dekat belah debit. Ya. Ini kesilapan ni berlaku kerana dia terlupa prinsip ableh. Ya, dia terlupa. Mungkin hasil mungkin kerana benda tu hasil dia pergi letak belah debit. Ya, okey. Ataupun belanja dia pergi letak kredit. Tu biasanya adalah kesilapan yang manusia buat lah, terbalik ataupun songsang. Okey, saling mengimbangi. Okey, kalau macam ni ada terlebih rekod macam ni terlebih rekod kan. Kalau terlebih rekod kita kena kurangkan. Dia lebih kurang sama kalau saling mengimbangi ni dengan kesilapan amount. Dia lebih kurang sama. Terlebih atau terkurang. Ya. Kalau macam ni 450 terlebih rekod sebanyak RM50. So kena betulkan balik semula lah. Ya. Okey, ini penyediaan imbangan juga. Yang ini minggu depan lah kita akan buat. Ya. Contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan yang ini. Okey, sebagai kesimpulannya, okey, ini adalah common mistake yang dibuat oleh accountant ketika membuat reporting. Ya, bila imbangan duga dah siap, kadang-kadang imbangan duga seimbang, kadang-kadang imbangan duga tak seimbang. Ya, kadang-kadang imbangan duga seimbang pun ada angka-angka yang salah letak. Sepatutnya debit letak kredit, sepatutnya kredit letak debit. Sepatutnya 400 dia pergi letak 4000. Ya, sepatutnya 300 dia pergi letak 30. So benda-benda ni kena alert ya, benda-benda ni nak kena ni. Ada juga informasi dan juga maklumat tambahan yang transaksi dia tertinggal untuk direkodkan. So kita kena ni lah. Ya. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Everything okay? Hopefully semua okay Alright, mari kita tengok ke contoh soalan-soalan ni Okay, praktis 1. Okay. Alright, so kita nak tengok sama ada benda ni adalah kesilapan ketara atau tidak ketara, apakah amount yang perlu didebit dan kredit apabila membuat pembetulan. Okay, maaf kalau visual tak berapa nak nampak sebab ni adalah the best thing lah yang cikgu boleh buat lah. Okay, tak apa. Ya, sambil tu kita buat bersama Dan nanti akan ada soalan objektif juga bila kita nak menjawab soalan. Okey. Tandakan tik sama ada kesilapan ketara atau tidak ketara dan kemudian kita kena letakkan sama ada apakah akaun yang perlu didebit dan apakah akaun yang perlu dikredit. Okey, contoh butir yang pertama. Okey, soalan 1A. Membeli perabot untuk kegunaan perniagaan RM580 ya. Okey, beli perabot ya untuk kegunaan perniagaan RM580 direkodkan dalam jurnal belian. Okey. Beli perabot. Tapi dia pergi letak dalam jurnal belian. Ya. Okey, untuk kegunaan perniagaan. Okey, kalau dia kata kat sini kegunaan perniagaan ya, bermaksud dia adalah lebih pada modal lah kan. Okey, so kalau dalam kes ni, transaksi ni, yang ini tak berapa nak ketara sangat lah ya, sebabnya dia tak melibatkan imbangan duga. Ya. Okey, so
apakah pembetulan yang kita perlu buat ya apabila kita nak ni, sebab ini dia macam tersalah rekod ya. Okay, so untuk betulkan dia, beli perabot untuk kegunaan perniagaan. Okay, so apabila beli perabot ya, bermakna perabot ni adalah aset. And then kemudian ya aset bertambah. Ya, jadi bila aset bertambah, kita kena ingat ableh ya aset kalau dia debit okay, debit tambah ya, kalau bertambah dia kredit, kalau tolak dia kredit, kalau berkurang pun dia adalah debit ya. Okey, so apabila aset bertambah jadi perabot ya, debit perabot 580 ya, sebabnya aset bertambah. Bila beli perabot bertambah. Jadi aset pun bertambah, jadi perabot 580. Dan ya, oleh kerana dia tersalah rekod dalam jurnal belian ya, kerana belian ni sepatutnya dia adalah belah debit okey. Alright, so bila belian tu berkurangan lah ya, berkurangan dia jadi kredit. So bila belian berkurangan, kita nak mengeluarkan belian tu, so belian adalah 580 ya. Okay, so belian berkurangan, perabot bertambah sebab kita nak keluarkan. Ini kesilapan yang tersalah letak dalam jurnal belian Okey, soalan B pulangan jualan RM80 telah dikreditkan dalam akaun pulangan belian dan didebitkan dalam akaun belum terima. Okey. So, kat sini, okey, cikgu ulang sekali lagi Pulangan jualan RM80 kredit telah dikreditkan dalam akaun pulangan belian dan didebitkan dalam akaun belum terima. Sepatutnya kalau pulangan jualan masuklah dalam akaun pulangan jualan kan. Tapi dia pergi letak dalam akaun pulangan belian. Okey. Akaun pulangan belian tadi adalah kredit. Ya, belian ni belanja. So kalau pulangan belian maknanya dia adalah bertentangan iaitu belah debit. So dekat sini ini pun tidak ketara ya. Akaun pulangan belian, keluarkan dia punya akaun pulangan belian RM80. Okey. Lepas tu ya, kita masukkan dia, Okay, and then kita masukkan pulangan jualan RM80. So 80 tambah 80 adalah 160. Apa yang kita nak masukkan 160? Akaun belum terima. Didebitkan dalam akaun belum terima bermaksud dulu dia dalam akaun belum terima tetapi dia dah tersalah buat jadi dia kena masukkan dalam akaun belum ya, ABT 160 ya. Okey, tu yang kedua ya. Okey, yang ketiga ya, ambilan barang RM60 hanya direkod ke dalam akaun ambilan sahaja. So yang ini tak ada apa kesilapan yang ketara. Ketara ni kena betulkan dalam imbangan duga sahaja. Ya. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, jualan tunai 250 telah didebitkan dalam akaun jualan dan dikreditkan dalam akaun tunai. Okey, masalahnya sekarang ni adalah apabila jualan, apabila jualan ni adalah hasil. Dan akaun tunai ni adalah aset. Tapi masalahnya bila jualan sepatutnya dia dapat tunai. Dan tunai bertambah tetapi dia pergi letak kredit. Seolah-olah macam tunai tu berkurangan. So tak boleh macam tu Okey, jadi untuk membetulkannya iaitu tunai 500 asal dia dulu tunai 250. Lepas tu dah didebitkan dalam
didebitkan Okey, sepatutnya macam ni kan. Ya, kesilapan ni berlaku apabila dia pergi letak jualan 250 debit, tunai 250. Jadi terbalikkan sahaja. Ya. Tunai 250, jualan 250. Yang ni salah. Ya, ni sepatutnya salah. Okey. So ini adalah pembetulan. Ya, pembetulan. Tunai 250, jualan 250. Okey, sebab jualan ni adalah hasil. Ya, tunai adalah aset. Soalan ni dia terbalik. Dia salah rekod Okey, soalan E belanja membaiki premis 800 telah didebit dalam akaun premis. Masalahnya sekarang ialah membaiki premis, tetapi dia pergi salah masuk dalam akaun premis. So dekat sini akaun premis ni adalah aset. Ya. Jadi bila dekat sini berlaku ya, dia automatically adalah debit. So bila nak keluarkan, jadi kita letakkan belah kredit. Premis 800 membaiki premis. Membaiki premis ni belanja Belanja bertambah. Jadi bila belanja bertambah, membaiki premis 800. Ni sepatutnya ni jawapan dia lah. Okey, soalan F. Jurnal jualan terlebih catat RM80 dan dipost ke ledger. Okey, jualan dia adalah hasil. So bila terlebih catat kita nak kurangkan, sepatutnya jualan dekat belah kredit, tetapi bila dah terlebih kita nak kurangkan, kita letakkan untuk kurangkan jualan, kita letak belah debit. RM80. Okey. Oh, terlebih sekali je, sorry. Dia separuh tak boleh buat. Ini informasi tak lengkap. Ya, ada apa? Tak ada okey. Yang ni tak lengkap, so tak boleh buat. Ya, di post ke ledger. Ledger apa tak tahu, so tak boleh buat Okey, kemudian soalan G. Pulangan jualan daripada kedai peki RM60 didebitkan ke dalam kedua-dua akaun Okey, maksudnya pulangan jualan dengan kedai peki didebitkan. Maksudnya dua-dua belah debit. So tak boleh macam tu, so kena keluarkanlah Okey, so kedua-dua akaun apa tak tahu. Ya, so tak boleh lah. Okey, soalan H komisen diberi RM60 telah dikreditkan dalam akaun komisen diterima dan didebitkan ke dalam akaun tunai. Okey, so ini adalah kesilapan tidak ketara. Okey, jadi ke dalam akaun komisen diterima ini adalah hasil. Okey, dan didebitkan dalam akaun tunai. So sepatutnya macam ini. Dia akan jadi macam ni, account commission. Okay, ni tunai. Patutnya tunai. Sebab dibayar duit. Komisen diberi 60. Komisen diterima pun 60. Jadi 60 tambah 60 tunai 120. Okey, kemudian seterusnya jualan kepada Lian 350 silap rekod ke dalam akaun Lian. Ni salah Lian dengan Lian. So ini adalah kesilapan tidak ketara. Okey, jadi kalau jualan kepada Lian, jualan ni maksudnya dia adalah hasil. Okey, maknanya kepada Lian ni adalah belah kredit. Jadi keluarkan Lian dan masukkan Lian belah kredit 350. Okey. Alright, maknanya dia keluarkan balik Lian, masukkan Lian
Okey, kemudian ambilan soalan J, ambilan barang RM500 tertinggal rekod dalam mana-mana buku. Okey, tertinggal ni bermaksud terlupa nak rekod lah. Ya. Okey, so ambilan debit Okey. Kemudian akaun belian. Okey, ambilan ini tertinggal ni bermaksud kita letaklah Okey, jualan kepada kedai biyun 450 direkod sebagai 405. Yang ini case special. Ya. Dia rekod 405 tetapi jualan sebenar 450. Jadi dia terkurang rekod. Jadi 450 tolak 405 bersamaan 45. So kita akan letak 45 dan 45. Ya. Okey. Jadi ya, kalau jualan kepada kedai biyun ya 450 ya, dan ni adalah jualan lah. Jualan dia hasil Jualan ni hasil debit kedai biyun Okay. Dan last sekali faedah simpanan 300 telah didebitkan dalam akaun faedah pinjaman dan dikreditkan ke dalam akaun bank. Maksudnya dekat sini ya, debit faedah pinjaman ya, kredit akaun bank. Alright. Dekat sini. Ya, faedah pinjaman sebab dia belanja, sebab dia adalah belanja kan. 300 ya. Kemudian ada faedah simpanan, faedah pinjaman 1, faedah simpanan 1. Kemudian kalau 300 ini adalah 600. Bank 600. Ya. Sebab apa? Ini adalah melibatkan kesilapan songsang ya. Okey. So double 300 ni adalah 600. Okey. Jom nak check ada apa-apa soalan ke setakat ni? Everything okay? You okay Alright. So mari kita tengok kertas 1 soalan kertas 1 SPM. Okay. Alright. Pembetulan kesilapan Okay, soalan pertama. Okay, imbangan duga yang disediakan oleh Shaima Enterprise menunjukkan jumlah debit dan kredit seimbang. Okay, so debit kredit seimbang. Namun kerani telah menemui satu kesilapan. Ni bermaksud kesilapan tidak ketara lah ya. Walaupun betul imbangan duga tetapi masih ada kesilapan yang dibuat. Okey. Apakah kesilapan tersebut? Alright. So kita kena tengok kat sini. Yang pertama, ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi tertinggal rekod dalam akaun belian. Ni kalau tertinggal rekod dalam akaun belian sebelah saja, maknanya ini bukan dia tak ada efek dekat debit dengan kredit seimbang. So salah lah. Okay, yang pertama salah. Okay, yang kedua, pulangan belian telah dikreditkan ke dalam dua-dua akaun pulangan belian dan akaun belum bayar. Yang ni dua-dua belah kredit. So tak boleh dia tak seimbang. Ya. Masalahnya situasi ni dia kata debit dengan kredit seimbang tapi dia pergi letak dua-dua dalam kredit. So tak boleh. Yang ketiga, bayaran promosi 560 dengan cek direkod sebanyak 506. Ni pun tak seimbang juga amount 560 dengan 506. So ini pun salah juga. Sebabnya benda 506 dengan 560 ni dia memberi kesan kepada keseimbangan imbangan duga Dan last sekali, jualan kredit telah didebitkan dalam akaun belum terima dan dikreditkan dalam buku tunai. Ini dalam kes salah masuk debit dan kredit. Dia terbalik. Jadi jawapannya adalah D. Ya, dia tak ada amount tapi dia cuma salah parking sahaja Okay, salah parking. Okay, so jawapannya adalah D Okay. Soalan kedua adalah berdasarkan nombor 1
Catatan jurnal untuk membetulkan kesilapan tersebut adalah bagaimana kita nak betulkan jualan kredit telah didebitkan dalam akaun belum terima dan dikreditkan dalam buku tunai. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini hukum akaun belian memang salah lah. Belian betul. Cuma ambilan ni salah. Ambilan ni biasanya belah kredit. Debit. Ambilan belah debit. Okey, jadi ni betul, ni betul, ni betul, yang ni salah. Ya, ambilan ni salah belah kredit. Sebab ambilan ni biasanya belah debit. Cuma kita nak tahu, ya, yang mana satu? Akaun inventory, akaun belian, akaun tunai dan akaun inventory salah sebab inventory ni belah aset. Ya, inventory ni adalah aset. Aset sepatutnya belah debit. Akaun tunai pun tak boleh sebab dia adalah aset. Aset biasanya sebelah debit. Akaun belian, ya, sebab belian berkurangan. Ya, so jawapannya adalah B. Okey, soalan ketiga Petikan amount yang berikut diperoleh daripada buku seorang peniaga yang tersilap rekod. Okey, akaun komisen diterima bank 340, bank komisen diterima 340. Komisen diterima dia adalah hasil. Jadi bila dia hasil ni adalah sebelah kredit. Ingat ableh Ingat ableh. Okey, hasil kredit Akaun bank ni adalah aset, jadi sepatutnya dia adalah belah debit. So, bagaimanakah kesilapan ni dibetulkan dalam jurnal am? Okey, so jawapan dia adalah A Kenapa? Kenapa A? Sebab bank asset belah debit, komisen diterima hasil belah kredit. Yang ini salah. Okay, yang ini salah, dia terbalik. Yang ini yang asal tadi, yang atas tu. Dia tak ada perubahan. 340 salah. Sebab dia memang 680. Ya. Sebab apa? Kita keluarkan dia macam ni tau. 340 sini, 340 sini. Jadi 340, 680. Ya, tukarkan saja. Ya. Ni pun salah. Ya. Okey, so bila nak betulkan kesilapan salah debit sepatutnya belah kredit, belah debit, so kita kena doublekan dia. Ya, 340, 340. So belah kiri dia double, belah kanan pun dia double juga. Ya. Okey, nombor 4. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan sejenis kesilapan. Okey, jualan tunai terlebih catat sebanyak RM60. So dekat sini dia bagi tahu terlebih catat sebanyak RM60 dalam akaun jualan dan buku tunai. Okey, so apabila dia orang kata terlebih catat, jadi bukan sebab prinsip ni salah akaun. Komisen ni salah orang. Songsang ni salah debit kredit. Ni dia. Saling mengimbangi. Sebab apa? Terlebih catat terkurang catat. Ya, kesilapan saling mengimbangi. Okey, kita tengok soalan nombor 5 Kedai alatan pejabat Lim membeli barang niaga 2560 dia punya amount dia 2560 secara kredit dengan syarikat Menaka Berhad dan telah direkod sebanyak 2650. Ni kes salah catat lah ni. Ya. 2650 dia dalam buku tapi sepatutnya 2560. Maksudnya dia adalah terlebih catat. So bila terlebih catat kita kena tengok perbezaan 2650 tolak dengan 2560, jawapannya adalah 990. Okey, bagaimanakah kesilapan ni dibetulkan? So kalau dalam kes yang angka salah ni tak sama, yang ni memang salah lah. 2560 tak boleh. Kita cuma letakkan perbezaan sahaja, sama ada C ataupun. Okey, bila terlebih catat, ya maknanya benda ni adalah belian. Kita nak kurangkan belian. Belian ni adalah belanja. So belanja ni belah debit lah. Jadi bila kita nak mengurangkan belanja, kita kena letakkan dia belah kredit. So jawapannya adalah D. Ya. Okay, syarikat Menaka Berhad debit 90.
sebab dapat untung ataupun daripada terlebih catat, dan yang ini dia tolak sebabnya nak mengurangkan belian. Ya, so D jawapannya. Okey, soalan nombor 6 Urus niaga yang berikut diambil daripada kedai perabot Ruben. Okey, Januari 8. Ni Januari 8 Membeli komputer RM3,400 secara kredit daripada Max Trading terlupa rekod. Okey. Kalau terlupa rekod, tak ada masalah. Kita cuma masukkan sahaja. Ya, seperti enter jurnal biasalah. Okey. So, bila dia beli secara kredit, dia beli komputer. Komputer ni adalah aset. Maknanya aset adalah bertambah, dia jadi debit. So kalau kredit ya, bermakna kredit ni adalah akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni adalah Max Trading ya, ABB, akaun belum bayar. Ya, sebab apa? Dia beli secara kredit. So bagaimana? So untuk jawapan nombor 6 ni adalah A debit alatan pejabat kredit Max Trading. Ya. Okay. Bukan belian Okay, sebab apa? Komputer. Komputer ni adalah aset. Dan bukan juga modal. Okay, bukan juga modal. Dia bukan ambilan dan sebagainya ya. Jawapannya adalah A. Alright, soalan nombor 7 dan soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah ni. Okey. Soalan nombor 7 Cek 220 yang diterima daripada Jenny telah dikreditkan dalam akaun bank dan didebitkan dalam akaun Jenny. Ya. Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Cek 220 yang diterima daripada Jenny telah dikreditkan dalam akaun bank dan didebitkan dalam akaun Jenny. Maksudnya dia macam ni. Bank, ni akaun Jenny kan. Okey. Kredit dalam akaun bank, dia kredit 220, yang Jenny pula dia debit. Okey. Cek diterima tau. Ya, cek diterima. Okey, bila cek diterima ni adalah hasil. Hasil Okey, apakah kesilapan tersebut? Okey, jawapannya adalah kesilapan songsang. Okey, kesilapan songsang ni bermaksud dia salah akaun lah ya. Okey. Okey, bagaimana nak betulkan balik benda tersebut? Ya, jawapan untuk nombor 8 ni adalah okey, bila dia salah so kita kena doublekan dia balik. 220, 220. Dia jadi 440 440. 220, 220, 440, 440. So, ni salah. Yang mana satu? Ya, mana satu? Bila kita terbalikkan sepatutnya bank belah debit, Jenny belah kredit. Ya, sebab Jenny ni adalah hasil. Ya, bank ni dia dapat duit jadi aset. Ya, so jawapannya adalah A. Ya, bank ni aset, Jenny ni hasil. Kenapa hasil? Sebab dia ni kat sini. Cek yang diterima ya daripada Jenny. Ya. Okey. Bagi cikgu seminit sekejap 30 saat, sorry. 30 saat. Danish, Arisa ada apa-apa soalan ke? Dekat ni? Tak ada je. Okey. Everything okey Okey, kejap bagi cikgu 30 saat sekejap. Okey cikgu.
Okey, mari sambung. Alright, ada beberapa soalan lagi sebelum kita habis. Alright, soalan 9 dan 10 berdasarkan maklumat di bawah ni Okey, belanja membaiki mesin RM100 tersilap didebitkan ke dalam akaun mesin. So cerita dia macam ini. Mesin dia debit RM100. Catatan dalam akaun tunai adalah betul. Okey, tunai betul lah. Tunai betul. Okay. Sebab dia adalah belanja kan. So, sepatutnya dia masukkan dalam belanja membaiki mesin. Ni salah. Ya. Okay, jadi catatan jurnal untuk membetulkan kesilapan tersebut adalah okay, so kalau kita nak keluarkan mesin ni belah debit. Jadi kita kreditkan mesin. Sorry. Kreditkan mesin sebab asal dia adalah debit. Belanja membaiki kita debitkan dia kerana dia adalah belanja. Bukan belanja up. Banyak dah A. Okay. Alright. Kenapa kita kreditkan mesin? Sebab kita nak keluarkan balik RM100 tu. Ya, keluarkan balik RM100. Okay, soalan nombor 10 berdasarkan pada soalan nombor 9 tadi. Apakah jenis kesilapan tersebut? Jawapannya adalah bila dia salah akaun bermaksud dia adalah kesilapan prinsip. Ya. Yeah. Okay. Dia salah letak akaun lah Okay. Next Soalan nombor 11 dan 12 berdasarkan maklumat yang berikut. Okay. Bayar kadar bayaran sebanyak RM76 secara tunai telah silap direkodkan seperti yang berikut. Ni masalah. RM76 tapi letak 67. Ya, maksudnya apa tu? Dia terkurang rekod. Ya, bila terkurang rekod, bila terkurang rekod maksudnya dia kena tambah berapa ringgit lagi? 76 dengan 67, RM9. Ya. Okey. So apa yang dia perlu buat ialah catatan jurnal untuk membetulkan kesilapan adalah T, RM9. Ya, yang lain semua salah. Sebab apa? 67. Okay. Ya, so beza dia RM9 saja So kalau terlebih atau terkurang, ya kita cuma masukkan dia punya perbezaan angka sahaja Apakah jenis kesilapan tersebut? Ya, jawapannya adalah ya kesilapan amount. Ya, sebab angka salah. Okey, dan akhir sekali soalan nombor 13. Imbangan duga yang berikut diperoleh daripada perniagaan ABC Okey, so perabot kos adalah debit, belanja membaiki, ini aset. Belanja membaiki adalah belanja. Ambilan betul debit sebab modal berkurangan. Belian betul debit Okey, belian adalah belanja. Okey. 5,800. 350, ambilan 1800, belian 12450. Maklumat tambahan belanja membaiki perabot RM140. Silap rekod dalam akaun perabot. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Belanja membaiki perabot RM140. Silap rekod dalam akaun perabot. Maksudnya dia dah letak dekat sini dah dalam perabot ni RM140. So jadi kita keluarkan 140. Belanja membaiki kita tambah 140. Macam tu cara dia. Tolak Okey. 140. Ni tolak 140 lah. Tolak 140. Kreditkan dia. Ini tambah 140. Okey. Dan informasi kedua, ambilan barang RM40 sebulan terlupa dan rekod dalam mana-mana buku. Soalan dia, pilih penyata kewangan yang betul setelah kesilapan 1. Kesilapan 1 sahaja. Ya, yang nombor 2 ni tak payah sebab dia tak tanya pun. Okey, jadi macam mana kita nak buat adalah bila dia salah rekod. Ya. Belanja membaiki perabot tapi dia letak dalam akaun perabot. So kita keluarkan 140 dekat belah perabot dan masukkan belanja membaiki 140. Jadi debit. So
Debit dia akan jadi 490 lah. Sebab apa? Ini bagi tahun berakhir nyata kewangan jadi 350 tambah dengan 140. Dan kemudian 580 yang ni 5800 tolak 140 sebab dia kredit kan. 5660. Ni salah. 210 tak betul lah. Ni pun salah belah kredit. Sepatutnya belanja membaiki belah debit. So jawapannya adalah D. Okay, ni belanja. Ni semua belah debit. Maknanya pelarasan dia adalah pada belah debit sahaja. Ya, yang ni kurang, yang ni tambah. Ya, jadi apa-apa yang belah ni memang salah lah. Ya, yang ni salah amount. Mungkin dia tambah ke apa dan sebagainya, so tak boleh. So, jawapannya adalah okay, alright. Sebelum kita habis benda ni, macam ni lah. Mungkin you all masih lagi terkeliru tentang prinsip Ableh Asset, belanja, liability, equity, hasil. Ni sangat penting daripada bab 5 bab 4 sampai lah sekarang. Okey. Okey. Apabila aset dan belanja bertambah apabila aset bertambah, ya contohnya dia beli perabot aset dia beli perabot, dia beli kereta, dia beli, duit tunai bertambah, inventory bertambah. Kalau belanja pula belanja membaiki bertambah, gaji kos gaji bertambah, belanja ni bertambah. So bila bertambah dia adalah belah debit. Okay. So kalau dia kalau aset berkurang contohnya dia jual perabot aset dia jual kereta, jual perabot, jual kurangkan inventory berkurangan, belanja pun tinggal sikit. Jadi dia adalah bila kurang dia adalah belah kredit. Okey, maknanya yang sini semua dah terbalik. Apabila hutang bertambah, modal bertambah, hasil bertambah, semuanya belah kredit. Tetapi kalau hutang berkurangan, maknanya dia bayar hutang dan sebagainya, equity modal pun berkurangan sebab ambilan apa dan sebagainya, hasil berkurangan sebab tak banyak buat collection, jadi dia adalah belah debit. So tolong ingat sampai bila-bila benda ni. Ya. Okey, sebab apa? Dalam bab ni pun kita akan mengamalkan benda yang sama. Ya. Okey. So hasil hasil ni jualan lah. Salah satu adalah jualan, belanja ni salah satu adalah belian. So kalau belian maknanya belian maknanya pulangan dia beli barang dapat kat dia pulangkan balik, ni pulangan keluar. Pulangan masuk, pulangan keluar. Okay. So kalau ada handphone ke apa, snap lah gambar ni. Supaya you all boleh boleh ingat sampai bila-bila. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Everything okay? Okay cikgu. Alright. Okay. Kalau tak ada, sekejap